Assalamualaikum Dr. Syirat dan rakan-rakan Set 17. Nama saya Nur Afiqah binti Mukhtar bersama ahli kumpulan 10 yang lain akan membentangkan berkenaan strategi pemerkasaan koperasi sekolah. Ahli kumpulan 10 terdiri daripada Nur Izzati binti Cik Ayu, Nur Aizah binti Muhammad Ashri, Nur Alia binti Nur Amran, Nur Syakirah binti Arifin dan saya sendiri Nur Afiqah binti Mukhtar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ringkasan eksekutif. Kita dapat 3 bahagian utama dalam ringkasan eksekutif iaitu pendidikan keusahawanan, strategi pemerkasaan koperasi sekolah dan implikasi. Untuk pendidikan keusahawanan akan menerangkan tentang pengenalan berkenaan pendidikan keusahawanan dan kepentingannya kepada guru, murid dan sekolah. Untuk strategi pemerkasaan koperasi sekolah terdapat 3 inisiatif iaitu Hari Koperasi dan Keusahawanan Sekolah, Khusus Pengurusan Kedai Koperasi Sekolah, Lawatan Penanda Aras ke Koperasi Berjaya. Dan untuk implikasi daripada strategi pemerkasaan koperasi sekolah ialah perkembangan keusahawanan pelajar, perangsangan inovasi dan pembangunan, kesedaran sosial dan persekitaran, serta peningkatan kesedaran dan pembelajaran. Baiklah, kita akan masuk kepada pengenalan pendidikan keusahawanan. Okay, untuk poin 2.1, usahawan. Usahawan terhasil daripada bahasa Inggeris iaitu entrepreneur. Istilah entrepreneur berasal daripada bahasa Perancis, entreprendre, yang bermaksud to undertake, iaitu memikul tugas. Maksud usahawan mengikut Kamar Dewan ialah individu atau kumpulan individu yang menubuhkan atau menerajui perniagaan sendiri serta mengembangkannya dari masa ke masa demi kemakmuran masyarakat dan negara. Seterusnya ialah 2.2 keusahawanan. Keusahawanan merujuk kepada satu proses yang menjadi peluang untuk mewujudkan barangan dan perkhidmatan masa depan yang baru ditemui, dinilai dan diterokai menurut Norizda et al. 2018. Menurut UBD dan Nur Asmah 2022 pula, keusahawanan merupakan elemen utama bagi negara yang membangun dan berdaya saing dalam pasaran global serta dianggap sebagai pencetus kepada ekonomi, kreativiti dan inovasi. Walau bagaimanapun, keusahawanan dalam konteks sebenarnya merupakan suatu proses membentuk generasi baharu model insan dengan minda, nilai dan kualiti yang diinginkan melalui pendekatan kreatif dan inovatif. Baiklah, saya akan serahkan kepada kawan yang lain untuk pembentangan seterusnya. Okey, bagi pendidikan keusahawanan merupakan satu model yang diterapkan dalam diri golongan muda ketika di bangku sekolah lagi bagi meningkatkan kemahiran mereka dalam dunia perniagaan serta mampu mengurangkan tingkah laku yang berisiko tinggi dalam masyarakat. Usaha ini adalah untuk meningkatkan keyakinan, kemahiran, pengetahuan dan kebolehan golongan muda dalam keusahawanan ini. Pendidikan keusahawanan terbahagi kepada 3 iaitu pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan non formal. Okey, next slide. Okey, bagi pembangunan keusahawanan diceritakan kat sini tentang sejarah keusahawanan sehingga ia dikenali sebagai Kementerian Pembangunan Keusahawanan dan Koperasi. Okey, next slide. Okey, kepentingan pendidikan keusahawanan kepada murid. Yang pertama adalah pemahaman proses perniagaan, yang kedua adalah pembangunan keupayaan kewangan dalam diri murid, yang ketiga adalah mengembangkan jiwa keusahawanan dalam diri murid. Okey, seterusnya kepentingan pendidikan keusahawanan kepada guru. Yang pertama adalah peningkatan daya kreativiti dan inovasi, yang kedua adalah peningkatan kemahiran pengajaran guru, dan yang ketiga adalah memberi kontribusi kepada pemimpin masa hadapan. Okey, yang seterusnya kepentingan kepada sekolah. Yang pertama adalah peluang untuk pelibatan komuniti, yang kedua adalah membangun kolaborasi dengan komuniti dan perniagaan tempatan, yang ketiga adalah meningkatkan reputasi dan nama baik sekolah. Okey, saya serahkan seterusnya kepada pembentang seterusnya. Terima kasih Izzah. Saya Nur Aizah binti Muhammad Asri akan sambung kepada strategi. Okey, strategi satu adalah Hari Koperasi dan Keusahawanan Sekolah. Kita pergi kepada pengenalan. Pengenalan kepada Hari Koperasi ini. Hari Koperasi dan Keusahawanan Sekolah adalah acara untuk mempromosikan kesedaran tentang nilai-nilai koperasi dan keusahawanan dalam kalangan murid.
menggalakkan murid sekolah untuk memulakan perniagaan kecil-kecilan dan mempelajari asas-asas pengurusan perniagaan. Yang ketiga pula adalah membantu murid sekolah untuk memahami konsep koperasi dan bagaimana ia boleh membantu dalam memupuk semangat keusahawanan. Yang keempat pula adalah perniagaan secara praktikal ini membantu murid dalam meningkatkan minat mereka dalam bidang keusahawanan. Pelbagai kemahiran serta ilmu pengetahuan yang diperolehi daripada aktiviti tersebut malah bukan itu sahaja, mereka juga dapat merasakan diri sebagai seorang usahawan sebenar walaupun hanya secara perniagaan kecil-kecilan. Kita pergi kepada cadangan pelaksanaan. Okey, cadangan pelaksanaan iaitu lima carta ahli dia, iaitu yang pertama adalah perancangan awal, yang kedua adalah pemilihan tempat dan tarikh, yang ketiga adalah perancangan aktiviti, yang keempat pendaftaran peserta, yang kelima adalah pelaksanaan acara. Okey, kita pergi kepada cabaran yang dihadapi. Okey, cabaran yang pertama adalah dari segi kekangan masa. Yang kedua pula adalah kekurangan sumber kewangan. Yang ketiga adalah kekurangan kemahiran, pengetahuan dan juga tenaga profesional. Okey, cadangan penyelesaian pula untuk cabaran yang dihadapi ialah yang pertama, peka dengan takwim persekolahan dan memilih tarikh yang bersesuaian untuk mengadakan aktiviti agar tidak mengganggu masa pembelajaran pelajar. Yang kedua pula adalah cadangan penyelesaian kepada cabaran kekurangan sumber keuangan, iaitu mendapatkan dana dan sokongan keuangan daripada agensi-agensi luar atau tempatan pihak kerajaan serta pihak sekolah untuk melaksanakan program. Cadangan penyelesaian yang ketiga iaitu daripada cabaran kekurangan kemahiran, pengetahuan dan tenaga profesional, iaitu menyediakan kursus dan latihan kepada guru koperasi dengan lebih kerap agar mereka lebih pakar dalam bidang keusahawanan dan dapat membimbing murid-murid dalam bidang keusahawanan. Okey, kita pergi kepada implikasi pula. Terdapat 4 implikasi daripada Hari Koperasi dan juga keusahawanan sekolah ini. Yang pertama adalah meningkatkan minat murid terhadap bidang keusahawanan. Yang kedua, berpeluang mempelajari ilmu keusahawanan. Yang ketiga pula adalah meningkatkan pendapatan sekolah. Yang keempat, mengukuhkan hubungan antara sekolah dan juga masyarakat. Sekian saja daripada saya serahkan kepada Alia. Okey, saya Nur Alia binti Nur Amran akan meneruskan bagi strategi yang kedua iaitu kursus pengurusan kedai koperasi sekolah. Okey, slide seterusnya adalah pengenalan. Koperasi menggunakan konsep sebuah syarikat usaha yang terdiri daripada beberapa individu iaitu pelajar dan guru yang memegang saham syarikat tersebut. Konsep bagi kursus pengurusan kedai koperasi adalah bertujuan untuk membolehkan lembaga memahami konsep koperasi serta mengenal pasti peranan dan tanggungjawab mereka pada umumnya berkuasa untuk mengurus dan mengawali sumber dan aset koperasi dengan cekap dan berkesan. Seterusnya adalah antara kursus wajib adalah pengurusan strategi dan pentadbiran koperasi, pengurusan kewangan koperasi, pengurusan strategi dan tata cara pengauditan dan perakawanan koperasi. LLK dan JAD yang dilantik perlu menghadiri ketiga-tiga kursus ini dalam tempoh yang ditetapkan bagi meningkatkan kompetensi dan tadbir urus koperasi. Seterusnya adalah cadangan pelaksanaan. Terdapat 5 cadangan cadangan pelaksanaan, iaitu pertama adalah permohonan izin daripada pengetua untuk menjalankan kursus. Kemudian kepada penyediaan kertas kerja. Yang ketiga adalah pembentangan kertas kerja kepada pengetua dan ahli koperasi sekolah. Dan seterusnya berhubung dengan panel pengisian kursus dari Persatuan Koperasi Malaysia. Dan yang terakhir sekali adalah pelaksanaan kursus pengurusan kedai koperasi sekolah. Seterusnya adalah cabaran bagi strategi yang kedua ini, iaitu pemilihan bahan pengajaran, motivasi peserta, kekangan masa dan kurang tenaga pengajar yang berpengalaman serta berkualiti. Seterusnya adalah antara cadangan penyelesaiannya. Bagi cabaran yang pertama, antara cadangan penyelesaiannya adalah kolaborasi pihak sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan bagi menentukan isi pengajaran dan melakukan kajian terlebih dahulu sebelum melaksanakan kursus. Bagi cabaran kedua, cadangan penyelesaiannya adalah dengan menyusun silibus kursus dengan pendekatan yang menarik dan interaktif dan melaksanakan simulasi pengurusan kedai koperasi sekolah seperti jual beli. Bagi cabaran ketiga,
Cadangan penyelesaiannya adalah dengan membentuk jadual khusus yang efisien dan bersesuaian dengan masa yang telah ditetapkan. Bagi cabaran yang terakhir, cadangan penyelesaiannya adalah dengan memberikan latihan yang mencukupi kepada tenaga pengajar. Seterusnya adalah implikasi. Terdapat 3 implikasi bagi strategi yang kedua ini, iaitu meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan, seterusnya melahirkan kepimpinan yang berkesan serta meningkatkan kolaborasi dan komunikasi. Saya serahkan kepada rakan saya yang lain untuk meneruskan seterusnya. Okay, saya Nur Syakira binti Arifin akan meneruskan strategi yang terakhir iaitu lawatan penanda aras koperasi berjaya. Okey, lawatan penanda aras ke koperasi yang berjaya adalah satu aktiviti yang melibatkan murid dan ahli jawatankuasa koperasi sekolah melawat koperasi berjaya di sekolah-sekolah terpilih. Tujuan lawatan penanda aras ke koperasi berjaya dilakukan supaya mereka dapat memahami cara koperasi berjaya dijalankan dan diuruskan. Aktiviti ini dijalankan supaya murid dan ahli koperasi dapat belajar dengan lebih mendalam tentang peranan ahli koperasi dan pengurusan yang mereka lakukan. Aktiviti ini juga bertujuan supaya murid dan ahli koperasi mengetahui proses mengurus inventory dan stok koperasi dengan lebih baik. Okay, saya teruskan kepada cadangan pelaksanaan. Terdapat 5 carta alih yang untuk cadangan pelaksanaan ni. Pertama, permohonan kebenaran iaitu memohon kebenaran daripada pengetua sekolah pengetua sekolah itu sendiri dan juga pengetua sekolah yang ingin dilawati. Kemudian menyediakan kertas kerja yang disertakan masa, tarikh dan tempat untuk dilawati dan berhubung dengan pihak-pihak yang berkaitan seperti koperasi sekolah yang ingin dilawati. Kemudian pembentangan kertas kerja kepada pengetua sekolah, guru penasihat koperasi dan juga pengetua sekolah yang ingin dilawati. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan lawatan. Seterusnya, terdapat 3 cabaran dalam melaksanakan program inilah, strategi inilah. Satu, cabaran adalah keuangan kerana bila kita tahu yang bila kita buat lawatan ni memerlukan kos yang tinggi lah, agak tinggi kerana melibatkan pengangkutan, perkhidmatan, penginapan, makanan dan juga tiket masuk tempat-tempat lawatan yang bersesuaian lah. So kalau koperasi sekolah tu tak ada kewangan, jadi dia akan mengalami kesukaran lah. Kemudian dari segi logistik pula, memerlukan koordinasi dan pengurusan logistik. Seperti saya cakap tadi, pengangkutan tempat dan juga penyediaan makanan. Perancangan yang sambil lewat akan menyebabkan adanya potensi berlakunya masalah lah. Dan yang terakhir adalah penilaian prestasi. Penilaian prestasi juga akan jadi cabaran kerana koperasi mungkin menghadapi kesukaran dalam mengukur kesan dan impak yang dibawa oleh rawatan tersebut terhadap kemajuan dan keberkesanan koperasi. Okey, untuk cadangan penyelesaian, untuk cabaran pertama, cadangan penyelesaiannya adalah dengan merancang kos keuangan lebih awal sebelum program lawatan itu dijalankan dan juga memikirkan cara bagaimana untuk mendapatkan dana seperti mencari sumbangan daripada syarikat tempatan dan juga membuat kajian dalam mencari tempat-tempat lawatan lah. Yang kedua adalah pemilihan logistik dari awal, iaitu perancangan yang tersusun dan juga menjalin kerjasama dengan agensi pelancongan tempatan dan berhubung dengan pihak perkhidmatan yang diperlukan dengan kerap dan lebih jelas. Dan yang terakhir adalah pihak koperasi sekolah hendaklah menetapkan objektif yang sejajar dengan misi dan visi koperasi sekolah supaya dapat melakukan penilaian prestasi dengan lebih jaya lah. Saya teruskan kepada implikasi. Implikasi, terdapat 3 implikasi iaitu dari segi inovasi dan pembangunan. Dari sini kita dapat lihat yang daripada lawatan ini berjaya merangsang inovasi dan pembangunan dalam koperasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan keperluan semasa pelanggan lah. Setiap inovasi yang dibina perlulah selari dengan peredaran teknologi semasa supaya pengurusan koperasi tidak terjejas. Okey, yang kedua adalah kesedaran sosial dan persedaran. Koperasi yang mempunyai impak positif terhadap masyarakat tempatan dan persedaran sering mendapat kesokongan yang lebih besar. Hal ini kerana koperasi adalah penggerak ekonomi kerakyatan yang berasaskan anggota. Potensi kekuatan koperasi akan semakin kuat apabila jumlah ahli-ahlinya semakin meningkat. Dan juga pendekatan ekonomi digunakan dalam koperasi untuk meningkatkan taraf hidup ahli melalui keuntungan yang diperolehi lah. Dan yang terakhir adalah peningkatan kesedaran dan pembelajaran. Melalui proses lawatan ini, ahli jawatankuasa dapat memahami kepentingan lawatan penanda aras
meningkatkan bantuan dari dalam kalangan guru dan juga murid dari segi pengurusan kedai koperasi sekolah yang lebih efisien. Secara kesimpulannya, strategi penguasaan koperasi sekolah melibatkan berbagai langkah dan kebijakan untuk meningkatkan daya kerja dan keberlanjutan koperasi di lingkungan pendidikan. Terdapat 3 koperasi yang macam dah bincangkan tadi, Hari Koperasi dan Keusahawanan Sekolah, kursus pengurusan kedai koperasi sekolah, dan juga yang terakhir adalah lawatan penanda aras ke Koperasi PM Jaya. Penerapan strategi ini memerlukan komitmen, kerjasama dan keterlibatan aktif dari seluruh anggota koperasi dan sekolah dan murid. Dengan pendekatan holistik dan berkelanjutan, koperasi sekolah dapat menjadi entitas yang kuat dan berdaya saing. Itu saja daripada kumpulan kami. Ini adalah rujukan yang kami gunakan. Itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.